Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan pertama bagi subjek pengurusan kokurikulum, saya, Izzati Zahra, telah berpasangan dengan Nurul Syahira. Kami akan membincangkan mengenai cabaran guru dalam mengendali aktiviti kokurikulum di sekolah. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pembentukan individu yang seimbang, yang mana pelajar perlulah hebat dalam akademik dan juga aktif dalam kokurikulum. Bagi memastikan pelaksanaan yang lancar, sebarang cabaran perlulah diatasi. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi memahami cabaran yang dihadapi guru dan membincangkan cadangan yang sesuai untuk menghadapi cabaran tersebut. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian literatur melalui pembacaan dan kaedah tinjauan menggunakan soal selidik. Hasil daripada kajian, terdapat 4 cabaran yang dihadapi guru dalam mengendali aktiviti kokurikulum. Cabaran pertama ialah isu fasiliti dan kewangan. Hasil daripada kaji selidik yang dijalankan, ramai guru bersetuju bahawa kekurangan fasiliti dan kewangan adalah cabaran utama yang menyebabkan mereka mengalami kesukaran dalam mengendali aktiviti kokurikulum. Kekurangan peralatan dan fasiliti seperti padang dan gelanggang yang sempit contohnya akan menghadkan pelaksanaan aktiviti. Akibatnya, pelajar terpaksa bergilir ketika melakukan aktiviti. Hal ini mengakibatkan pelajar hilang motivasi untuk aktif dalam kokurikulum. Seterusnya, bagi aktiviti yang memerlukan dana seperti aktiviti perkhemahan tidak dapat dijalankan sekiranya sekolah tidak mempunyai sumber kewangan mencukupi. Kesannya, guru terpaksa menggunakan wang poket sendiri bagi menampung pembelanjaan. Cabaran kedua ialah kurang pelibatan pelajar. Ketidakhadiran pelajar menyebabkan program yang dirancang tidak dapat dilaksanakan sebaiknya. Hal ini mungkin berlaku kerana pelajar terpaksa menyertai kelab atau persatuan yang tidak diminatinya berikutan penawaran pilihan dan kuota yang terhad. Selain itu, sikap sesetengah pelajar yang hanya mementingkan bidang akademik semata-mata memburukkan lagi pelibatan pelajar dalam kokurikulum. Bebanan kerja rumah menyebabkan mereka lebih memilih tidak terlibat dalam kokurikulum. Sampai itu, faktor jarak sekolah dan rumah juga mengakibatkan pelajar tidak dapat menyertai aktiviti kokurikulum. Seterusnya, cabaran yang ketiga ialah jadual kokurikulum yang kurang sistematik. Kesan daripada jadual kokurikulum yang kurang sistematik, peluang untuk bertindan dengan program-program lain adalah sangat tinggi. Sebagai contoh, ia boleh bertindan dengan kelas tambahan, musim menanda kertas peperiksaan. Terdapat juga guru yang tidak dapat hadir kerana mengiringi murid-murid ke lawatan sambil belajar, dan juga terdapat juga guru yang menghadiri kursus. Di samping itu, pelajar juga tidak menunjukkan minat terhadap aktiviti yang dijalankan kerana mereka telah penat akibat daripada belajar seharian. Kemudian, cabaran yang keempat yang dihadapi oleh para guru dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum di sekolah ialah kurangnya galakan daripada ibu bapa. Antara sebab ibu bapa menghalang anak-anak mereka daripada menyertai aktiviti kokurikulum yang dijalankan di sekolah ialah mereka risau akan keselamatan anak-anak mereka. Tambahan pula, jika kita lihat akibat daripada peratus kemalangan atau kecederaan semasa bermain adalah tinggi di sekolah, ibu bapa terus membuat kesimpulan bahawasanya mereka tidak berani untuk membenarkan anak-anak mereka untuk turut serta melibatkan diri. Bukan itu sahaja, malah mereka juga bimbang jika anak-anak mereka ketinggalan dalam pelajaran, seterusnya mendapat keputusan yang kurang cemerlang. Okey, seterusnya kita proceed kepada cadangan untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum di sekolah. Cadangan yang pertama ialah pihak sekolah perlu menitikberatkan pelbagai aspek yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum seperti perancangan, pengelolaan, penilaian, pemantauan, pelaporan dan juga penambahbaikan. Dengan cara ini, guru yang bertanggungjawab mengendali kegiatan aktiviti kokurikulum dapat memberikan komitmen yang tinggi dalam menjayakan pelaksanaan aktiviti kokurikulum
daripada proses awal perancangan sehinggalah pelaporan. Cadangan yang kedua ialah pihak sekolah perlu mengadakan perjumpaan secara berkala bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kegiatan kokurikulum. Dengan cara ini, guru yang bertanggungjawab mengendali kegiatan aktiviti kokurikulum dapat memberikan komitmen yang tinggi dalam menjayakan pelaksanaan aktiviti kokurikulum daripada proses awal perancangan sehinggalah pelaporan. Seterusnya, cadangan yang ketiga ialah pihak KPM perlu menyediakan peruntukan yang mencukupi untuk tujuan aktiviti kokurikulum. Sebagai contoh, untuk membeli kelengkapan yang belum lengkap dan juga untuk mengadakan aktiviti yang memakan belanja yang banyak seperti perkhemahan. Cadangan yang seterusnya ialah pihak sekolah memainkan peranan yang penting untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang pentingnya aktiviti kokurikulum kepada anak-anak mereka. Dalam hal ini, ibu bapa perlu berfikiran terbuka dan juga perlu sedar bahawa terdapat banyak kebaikan berbanding keburukan jika anak-anak mereka menyertai aktiviti kokurikulum. Antaranya ialah badan yang cergas akan melahirkan otak yang cerdas. Selain itu, ia juga dapat membentuk disiplin diri dan juga dapat membina keyakinan diri. Kesimpulannya, mengendalikan aktiviti kokurikulum bukan semata-mata tanggungjawab guru, tetapi tanggungjawab bersama yang memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak, tidak kiralah pihak pentadbiran sekolah, para ibu bapa maupun daripada pihak pelajar itu sendiri. Semua pihak perlu memainkan peranan penting untuk memastikan aktiviti kokurikulum dapat berjalan dengan lancar serta tidak mengganggu aspek akademik. Keberkesanan daripada aktiviti kokurikulum yang teratur dan sistematik bukan sahaja dapat mewujudkan suasana harmoni di sekolah, malah dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari pelbagai aspek, iaitu dari jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, yang mana seperti digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ini adalah senarai rujukan yang kami gunakan untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.